بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, pengerusi seluruh ahli Jakarta Surau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesihatan, mampu kita hadir ke rumah Allah pada pagi yang mulia ini untuk sama-sama tunaikan solat subuh berjamaah yang pahalanya cukup banyak. Solat subuh berjamaah iaitu macam kita beribadat seluruh malam, dan kalau sempat pula solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi, pahalanya dunia dan isinya. Duduk pula dalam kita mendengar atau memahami kuliah kita ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya subuh itu banyak ganjaran, ya. Dua waktu yang dikejar yang boleh mengalahkan sifat munafik. Satu, solat subuh berjamaah. Yang kedua, solat isyak berjamaah. Isyak jamaah pahalanya macam ibadat separuh malam. Arti ini menunjukkan pentingnya kita menunaikan solat secara berjamaah insya-Allah. Minggu lepas ke UKM, saya tengok di masjid UKM dia tulis kempen 5 saf solat jemaah. Maknanya dia cuba kempen untuk memenuhkan saf-saf solat di masjid UKM, kan, untuk ramaikan orang yang suka berjamaah. Sebab bukan senang untuk hadir solat jemaah, kan. Kalau tanpa kekuatan kita, keimanan kita dan izin daripada Allah, maka bukan benda yang sukar bukan benda yang senang untuk hadir ke rumah Allah menunaikan solat secara baik. Kita doalah agar saya sendiri, kita semua boleh istiqamah, sentiasa hadir tempat di mana azan dikumandangkan untuk menunaikan solat secara berjamaah. Pahalanya yang kita tahu semua berlipat kali ganda berbanding sembahyang seorang diri. Yang kedua, kita syukur alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, hidup balik dalam, kan, selepas kita mati seketika. Mati nak kena tidur itu macam seolah kita mati seketika. Hidup, boleh buat ibadat lagi, boleh beristighfar lagi, dan peluang Allah bagi ini kita gunakan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sementara kita beri kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bincang tajuk birrul walidaini, berbakti kepada dua ibu bapa. Hadis Al-Quran berkaitan dengan buat baik pada ibu ayah semasa hidup dan selepas hidup. Mungkin ada kalangan kita yang telah meninggal ibu ayah, tapi ada ruang lagi, ada peluang lagi untuk buat baik pada ibu ayah selepas mereka meninggal. Ini digambarkan oleh hadis dan ayat Al-Quran yang kita akan bacakan sebentar tadi, insya-Allah. Pertama, hak yang wajib kita laksanakan semasa kalau ada orang tua masih hidup, ya. Apa hak yang patut kita buat sebagai seorang Muslim? Yang pertama ialah mentaati mereka selama tidak mendurhakai kepada Allah. Maknanya wajib taat orang tua kita, ibu ayah kita, selama mereka tidak menyuruh kita untuk mendurhakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya haram kita derhaka ibu ayah selama mereka suruh benda-benda yang baik dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata
fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan untuk mendurhaki Allah. Tidak boleh taat kalau disuruh untuk derhaka kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang kebaikan. Artinya taat ibu ayah termasuk dalam kelompok kita taat benda yang baik, bukan taat arahan yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling berat sekali ialah dosa mensyirikkan Allah. Allah sebut, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Surah Luqman ayat 15. Dan jika kedua ibu bapa kamu memaksamu untuk menyekutukan Allah dengan suatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati kedua-duanya. Konflik ini timbul mungkin kalau ibu ayah kita belum memeluk agama Islam lazim, kan? Kita masuk Islam, mak ayah kita belum masuk Islam. Hubungan ibu ayah sama dia Islam atau tidak Islam, cuma tak taat dalam perkara yang dia suruh untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pengalaman ini pernah ada yang masuk Islam, kan? Masuk Islam. Kadang-kadang mak ayah tak setuju. Di peringkat permulaan awal Islamnya, dia sembahyang dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tak tunjuk, tutup bilik sembahyang, kan? Sebab kadang-kadang timbul konflik di situ. Itu peringkat permulaan, kan? Tapi bila mana telah mereka faham tentang apa itu Islam, mungkin tak timbullah isu-isu yang seperti itu. Peringkat permulaan mungkin timbul emosi. Sebab setengah tanggapan mengatakan bahawa bila anak masuk Islam, macam putus hubungan dengan ibu ayah yang belum memeluk agama Islam. Dari segi hukumnya tetap tidak putus hubungan ibu bapa. Cuma tak taat dalam perkara yang melanggar perintah Allah. Yang lain kita boleh ikut apa yang ibu ayah kita suruh. Jangan benda yang tidak menyebabkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu timbul konflik. Tapi lama-lama kalau kita tunjuk akhlak yang baik, insya-Allah doa kita kepada Allah akan timbul perkara yang baik. Ada seorang pelajar saya lah, kan? Dia masuk Islam. Mak ayah dia tak setuju lah. Tak setuju. Tapi lama kelamaan mak ayah dia boleh terima. Boleh terima, kan? Kata tunjukkan akhlak yang mulia saja. Jangan putus hubungan. Hatta dia kahwin pun mak ayah datang dari jauh, datang. Dia buat rombongan dengan Ustaz Razali dulu. Buat rombongan pergi keluar Johor kahwin dia. Satu bas pergi. Mak ayah datang. Mak ayah hadir dalam berjakat nikah anaknya. Walaupun belum masuk Islam. Peringkat permulaannya mungkin dia menentang. Tapi akhirnya dia boleh terima. Bila kita tunjuk akhlak yang mulia. Saya peluk mak ayah dia, kan? Terima kasih datang, kan? Kerana datang nak kahwin, kan? Alhamdulillah. Jadi maknanya akhir dia boleh terima. Berbeza agama, ibu ayah tidak putus hubungan. Jadi kita doa, mungkin tidak lama kelamaan dengan hidayah daripada Allah, mungkin ibu ayahnya mendapat hidayah daripada Allah. Jadi itulah pentingnya taat dalam perkara yang tidak dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah. Dia boleh menerima apa itu Islam, alhamdulillah. Hidayah itu perkara yang kedua. Jadi gap itu boleh kita pecahkan dengan kita tunjuk akhlak yang mulia. Itu yang paling penting. Jadi jangan taat benda yang melanggar perintah Allah, itu saja. Satu. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik pada dua ibu bapanya. Ihsan, buat baik dengan ibu ayah kita. Mana merendahkan diri, berbakti. Dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyentuhkannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mana kalimah diguna, Allah guna ihsan, buat baik. Dalam hal ini, walau sesibuk mana kita berada di kota, di bandar, di kampung, yang paling penting kita bagi masa untuk kita balik, tanya khabar, ziarah, kan, sembang, makan sekali, atau bawa dia keluar sekejap, naik kereta kita berjalan. Maknanya kita mesti cari masa untuk ayah kita. Walau sibuk mana pun. Ayah mak kadang bukan nak duit pun, tapi nak kita hormat dan ada masa untuknya. Tambah-tambah ibu ayah kita yang telah tua. Kita pun balik asal. Saya rasa balik asal kan. Bila anak besar, keluar dari rumah, kerja kan. Kita akan balik asal lah. Kita dengan isteri kita, anak dah habis semua. Dah kahwin semua. Waktu itu timbul mungkin bagi kita sunyi. Waktu anak kecil, amal penuh kan. Bila anak besar, mereka dah keluarga sendiri. Waktu itulah sebenarnya paling penting. Kita guna peluang untuk ambil sedikit masa hormat ibu ayah kita dengan kita beri sedikit rasa kita. Jadi penting kan. Balik, dia nak ke mana pun, jom. Ikut dia nak ke mana, bawa dia nak kata kan. Yang mana itu tanda antara ihsan yang boleh kita buat. Di samping tanya khabar, telefon kan, tanya khabar kan. Bukan setakat kita bagi duit tapi tak balik langsung. Setahun tak balik, duit bagi. Itu yang paling penting, pertemuan secara fizikal. Kalau ada ruang kita duduk dalam satu negara ini, boleh masuk balik. Itu yang paling. Jadi kalau itu kita boleh buat, insya-Allah tambah-tambah waktu usia yang tua, usia yang lemah, itulah peluang yang kita boleh gunakan untuk kita ambil. Bukan jemaah mudah dah sampai ke peringkat itu kan, mana tahu dah, rasa dah kan. Jadi kita cubalah kan. Maknanya anak kita itu cuba cari masa untuk balik jumpa kita, balik hormat pada kita. Jadi itu mana ihsan. Antara bentuk ihsan yang boleh kita buat untuk menunjukkan penghormatan kita baik kepada ibu ayah kita. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, gharima anfuhu summa gharima anfuhu summa gharima anfuhu man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kalihima aw kilaihima summa lam yadkhulil jannah atau kama qala. Rugi ya kan Nabi kata. Tiga kali disebut, sangat rugi, sangat rugi, sangat rugi orang yang mendapatkan orang tuanya yang sudah tua, mak dah tua, atau salah seorang dah tua, mak ke tua, ayah ke tua, tetapi tidak dapat memasukkannya ke dalam syurga. Maknanya peluang anak untuk ke syurga antaranya buat baik ibu ayah, khususnya di waktu mereka telah mencapai usia emas, usia tua. Jadi rugi sangat kita kalau ibu ayah masih ada, ruang itu tidak kita gunakan. Tambah pula kalau ibu ayah kita telah uzur, ini akan timbul konflik kalau tidak sepakat adik-beradik kan. Kalau sama lagi kata lantar, lagilah ujian paling besar. Adik kita jaga, duduk rumah dia, kita abang, bagi duit je, tak balik jenguk, tak balik tanya khabar. Jadi kadang-kadang yang duduk sekali itu selalu kena marah kadang-kadang. Jadi yang kita balik itu
kita cuba ikhtiar, semuanya menjadi baik. Mana kita cukup ambil berat. Jadi ini bukan senang. Kita bercakap senang kan. Tapi bila kita nak buat, bukan perkara yang senang. Tambah kalau mak ayah kita telah sakit, uzur, terlantar, itu lagi kerap kita kena balik. Lagi kerap kita kena jenguk. Lagi kerap kita kena tanya. Khususnya yang jaga. Dia boleh berehat sekejap, kita gila jaga kejap mungkin. Baru kita rasa kan, nak angkatnya, nak basuh najisnya, kan, nak bagi makannya. Itu ujian. Jadi apa ada situ, itulah ruang untuk kita masuk syurga Allah. Antaranya buat baik waktu ibu ayah kita masih tua kan. Dah tua, itulah peluang yang paling kemas. Jadi kalau pada guna waktu itu, alhamdulillah. Kan, apa dia kata bunyi macam-macam, kita senyap je lah kan. Kita sabar melayan kerana orang tua kita kan. InsyaAllah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua kan. Yang ketiga, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Surah Al-Isra ayat 23. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perbuatan uffin, sekalipun, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah pada mereka qawlan karima, kata-kata yang mulia. Artinya, lafaz yang keluar di mulut kita dengan maknya kita, qaulan karima, kalimah-kalimah yang baik. Kadang-kadang terkeluar juga bila tension, jaga kan. Kita minta maaf lah, cepat-cepat minta maaf. Tadi tak tahan, minta maaf kan. Minta maaf terus kata, kan? Kita buang ego kita, terus minta maaf kan. Kadang-kadang tercakap, terkeluar bila penat kan. Kadang-kadang mak air minta air, dia nak cepat, lambat bangun sikit, dia marah sikit, kita terjawab sikit, terkasar sikit, tertinggi sikit kan. Jadi kita minta maaf cepat-cepat. Mana itu sebagai manusia mesti ada salah silap, tapi kita cepat minta maaf dengan mak ayah kita. Jadi itu biasa. Jadi yang paling penting kita guna qaulan karima, kalimah-kalimah yang mulia, kalimah yang baik bila itu berhubung dengan ibu dan ayah kita. Walau macam mana keadaan dia, kita mesti jaga hubungan dalam konteks perkataan. Itu bukan benda yang senang kan, bila kita kepenatan dalam konteks menjaga ibu ayah kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan untuk mereka. Maknanya antara tugas kita ialah bakti kita, sediakan makanan. Kalau dia tak boleh masak dah, tak boleh buat apa dah kan, kita mungkin order ke, mungkin masak ke, mungkin beli ke. Yang penting kita sediakan makan di rumah ibu ayah kita. Itu tanggungjawab kita bila mana anak ibu ayah kita lah mencapai usia tua. Kadang-kala sekarang ni ada rumah warga emas banyak yang NGO pun buat, satuan pembuat kan. Antara yang ada kat Selangor ni ialah di Al-Jendram, Kampung Jendram, Yayasan Al-Jendrami. Kalau saya pergi sekali melawat di Kampung Jendram itu, cantik lah keadaan tempatnya. Dan dia buat rumah orang tua. Biasanya kadang-kadang anak yang kerja di Putrajaya, kerja di bandar-bandar kan, mak duduk kampung atau sorang-sorang, mereka bawa ke sini, ada ruang untuk balik, tempat boleh ziarah kan. Ya, kadang dia jual untuk wakaf rumah tu, ada 70, tak salah ada 70,000 satu rumah kan, beli wakaf. Lepas tu kalau mak ayah meninggal, kita wakaf orang lain atau orang lain beli balik. Artinya mak kita dijaga, makan minum satu. Yang kedua, paling penting mak ayah kita boleh solat jemaah. Lepas tu dekat ada masjidnya, dia pergi solat jemaah. Lepas tu ada juga kadang-kadang perkara-perkara yang boleh mengeratkan sama dia. Dia boleh masakkan sendiri. Jadi dekat kita, boleh pulang. Itu satu lagi saya lupa tempatnya. Ya, maknanya
ada dalam bentuk sebegitu, ruang untuk kita bersama mak itu mungkin lebih dekat. Itu bagi yang tak sempat kan, nak jaga je, mak boleh jemaah, mak boleh cari ilmu, mak kita boleh buat ibadat dengan baik, kita boleh ziarah, kita boleh dekat dengan dia kan. Itu maknanya itu benda yang boleh. Jadi, itu benda ni buat yang bagus, membantu, memudahkan kita untuk ambil berat ibu ayah kita. Ataupun kalau di Kelantan tu banyak pondok-pondok. Pondok-pondok itu biasanya ramai warga emas, warga emas yang tinggal kan. Jadi hari Minggu anak datang ziarah. Macam kami ziarah pondok Sungai Durian di Kuala Kerai, Kelantan. Buat rombongan suar bulan 8 itulah. Pergi sebuah bas ziarah. Kita pusing pondok tu ramai lah, macam-macam orang tua-tua kan. Pagi-pagi duduk ngaji Quran kan. Anak datang hari Minggu ziarah dia, jenguk dia kan. Bagi mak keluar makan sekali. Cuma yang ramainya perempuan lah. Laki-laki tak ramai kan. Orang tua lelaki yang ramai perempuan. Mungkin orang perempuan lebih sesuai kot. Orang lelaki ni ustaz tu kata susah sikit nak lekat duduk lama tu. Sebab apa? Kadang duduk pondok tak boleh merokok. Dia nak isap rokok. Dia tak lekat kan. Tak boleh. Tak lekat lama. Ada duduk suami isteri kan. Dia ada rumah kan. Dia balik rumah dia. Tapi dia duduk pondok. Maksud dia pondok itu nak dua perkara. Satu nak dapat solat jemaah. Yang kedua dapat ilmu. Kan? Ilmu kan. Ramai orang pencing-pencing. Kan? Orang pencing-pencing dia beli sekali pondok di sana. Dia duduk KL. Ada balik. Malah balik duduk pondok kejap. Seminggu kan. Ngaji sembahyang Jumaat kan. Lepas tu balik KL. Ada kan? Ada yang macam tu. Artinya kita anak ni ziarah. Ambil tahu. Bagi makan. Keluar makan sekali. Itu cara kita menghormati ibu dan ayah. Yang paling pentingnya, mak ayah kita bahagia, kita bahagia. Boleh bakti kepada kedua mereka. Waktu mereka masih hidup, khususnya di waktu usia tua mereka itu. Itu yang mereka. Kemudian, yang kelima, minta izin sebelum berjihad atau pergi untuk urusan lainnya. Dan sebuah hadis disebutkan, irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah dan buat mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Satu, maknanya beri mereka kesukaan, gembira. Waktu kecil dia menangis, jaga kita kebenar. Tua, bagi dia mereka suka. Yang kedua, dalam konteks irji' ilaihima fasta'dhinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fadhabbirhuma. Kembalilah kamu kepada mereka, minta izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah pada keduanya. Begini maknanya kita selalu minta ayah nak temuruga ni, naik pangkat, tolong doa. Maknanya selalu tanya khabar dia. Nak bisnes ya, boleh tak? Nak start niaga ni. Ya? Minta pandangan. Apa pandangan mak ayah kita? Artinya tanya saja. Minta pandangan dia. Apa pandangan dia sebagai orang tua? Apa pengalaman dia? Apa kita nak buat? Itu mana? Beritahu dia, minta pandangan dia, minta izin dia. Jadi kalau kita berjaya, mungkin dia selalu doa, biarlah anakku berjaya dalam urusan kehidupannya, urusan perniagaannya, urusan kerjanya. Kenapa? Kerana selalu kita beritahu dia, hormat dia. Lepas tu saya selalu pesan pelajar saya, dekat-dekat nak periksa, ni nak periksa kalau dia besar asasi kan, telefon mak ayah, beritahu nak periksa ni, minta mak ayah doa kan, biar mudah jawab periksa, minta mudahkan segala urusan belajar. Artinya selalu ada komunikasi, beritahu apa yang kita nak buat. Bukan minta dia masuk campur, tapi minta dia doa. Saya baca dalam satu artikel ni, orang bisnes besar seluruh Malaysia ada kan, kat Johor Bahru lah, kat Johor Bahru. Dia muda lagi. Dia buka outlet pertama di Johor lah, di Johor Bahru.
Antara amalan dia, selalu singgah rumah mak ayah dia, minta mak ayah doa. Ya Allah, doalah ya, Wisna biar jadi jaya. Hari ini dia berjaya. Seluruh Malaysia ada rangkaiannya, kedai. Waktu permulaannya, bank tak nak bagi pinjaman sebab tak yakin boleh berjaya ke orang Melayu. Dalam bisnes ini yang dikontrol oleh bangsa lain. Akhirnya dia berjaya. Waktu mula-mula dia tak begitulah. Selalu lalu mak dia dekat tak jauh. Singgah mak doa, tolong doa ya, nak berjaya. Tengok kedai Al-Ihsan Sport, kan? Satu Malaysia dia. Peringkat permulaan begitulah. Hormat. Bukan senang kan? Bukan senang. Artinya amalan dia hormat, minta izin, tanya khabar, minta pandangan, minta doa. Itu alhamdulillah, kita doakan mereka terus berjaya. Itu satu benda yang boleh kita laksanakan waktu ibu ayah kita masih ada, beritahu dan minta doa, kan? Yang keenam, memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Dan sebuah hadis, anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Maksudnya tidak kedekutlah, tidak kedekut dengan mak ayah, kan? Bagi sedikit apa kita ada. Mungkin tak si banyak. Kalau boleh istiqamah 100 bulan, 100 bulan. Boleh sekali 50 sebulan. Boleh 120, 20 selalu bagi. Tak dekut. Kadang-kadang kita kedekut mak ayah kita, kedekut, ya. Ada duit tapi untuk yang lain boleh. Tembak ayah, tak langsung bagi. Tak infak langsung. Kerja kita besar, pangkat kita besar, tapi langsung terlupa. Untuk lain lebih, jadi tak kena. Jadi maknanya ada sedikit peruntukan setakat kemampuan kita untuk tunjuk kita hormat dan kasih kepada ibu dan ayah kita. Bukan dari segi jumlahnya, tapi dari segi keupayaan kita untuk memberi tanda terima kasih, tanda syukur. Kita berjaya ini berkat doa ibu ayah kita, berkat didikan ibu ayah kita waktu kita kecil. Susah mereka itu. Jadi tanda terima kasih antara dalam bentuk seumpama ataupun bukan dalam bentuk duit, dalam bentuk lain, pakaian ke, dalam bentuk lain yang dia suka, bagi hadiah ke untuk dia, kan? Arti itu semua adalah tanda harta kita ada peruntukan sedikit untuk baik kita, bagi dia bahagia, bagi dia seronok, bagi dia suka lah kita, kan? Itu paling penting. Artinya ada sedikit hak kita itu beri kepada ibu ayah kita, tanda hormat, tanda kasih. Kemudian yang berikutnya, tidak mencela orang tua dan tidak menyebabkan orang tua kita dicela oleh orang lain. Dua. Satu, tak cela, tak kata uduh. Yang kedua, kita tidak menyebabkan orang lain cela mak ayah kita. Dan sebuah hadis Nabi disebutkan, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yashtimu rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Termasuk dosa besar al-kabair adalah seseorang mencela orang tuanya. Dia kata udah pada orang tua dia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya? Jawab Nabi, ada. Ada kau orang mencela orang tua? Nabi kata, ada. Yang kedua, ada mencela ayah orang lain. Ada orang ni, orang tua tak kata uduh, dia cela ayah orang lain. Kemudian orang yang dia cela itu membalas celaan pada orang tuanya, dan ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya.
Maknanya dua-dua. Kita tak cela, tak kata huduh pada mak ayah kita. Kita juga tak cela mak ayah orang lain. Takut mak ayah orang lain itu cela mak ayah kita. Dua pihak. Jadi dua-dua lah. Jangan kita bersikap mak ayah kita pun baik dan tak cela. Jangan juga kita cela mak ayah orang lain. Takut mak ayah cela mak ayah itu dan kita marah. Timbul pergaduhan. Artinya dua-dua pihak kita sama-sama jaga. Jadi perbuatan ini dianggap Nabi kata al-kabair, dosa besar. Walaupun tak setuju, walaupun tak puas hati, jangan. Ini kadang berlaku dalam kes pembahagian harta pusaka. Pusaka kan. Sebab itu kalau nak bagi seorang banyak, kumpul semua yang berhak atas harta itu, waris, ahli waris, minta izin. Boleh tak? Kan? Redha semua. Kalau ada tak setuju, ikutlah farah. Lebih selesai. Itu settle masalah. Sebab apa? Itu hukum Allah kan. Tak cela dah. Kalau tak nak bagi sama banyak, bincang. Panggil semua ahli waris. Kalau anak tak ada anak lelaki, panggil adik-beradik yang berhak atas besar. Bincang. Sebut semua. Kan? Redha? Okey. Kalau tidak, timbullah kisah ni. Kan? Bukan setakat biasa, sama menyaman pun ada kan dalam urusan ini kan. Kenapa? Bab harta. Jadi itu sama-sama je. Jadi kita redha kan. Jadi tak puas hati kita sebut cara yang hikmah, cara yang bijak sana. Bukan kita kutuk mak ayah kita. Bukan kita huduh mak ayah kita kan. Na'udzubillah min zalik kan. Jadi isu ni kita sama-sama jaga. Jadi biasa bab pusaka lah kan. Bab harta. Biasa kadang-kadang berlaku isu-isu yang kata huduh, halam. Kalau kita macam-macam kan. Kita dengar pun, tengok pun gerun. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Bagus kan? Berlaku kes yang halau mak ayah. Dia tukar nama pada anak dulu masa-masa hidup. Akhir mak ayah pula kena halau. Dia tu rumah aku ni, nama aku. Boleh berlaku sedemikian. Itu ayah mak masih hidup kan. Ya Allah kan. Kenapa begitu? Inilah masalah kan. Jadi jangan kita buat hal yang sedemikian. Kerana harta je berebut. Harta tu adalah bukan kita nampak tamak pada ayat mak ayah. Jangan. Kita cari apa kita boleh kan. Yang kata kandak sangat. Bila kandak sangat, timbullah tak puas hati. Timbullah kata huduh. Akhir kita mendapat dosa. Di sisi Allah, hubungan mak ayah pun putus. Takut hidup kita tidak diberkati. Itu paling bahaya kan. Kenapa? Kerana masalah kata huduh, cela ibu ayah kita. Itu jangan Kemudian yang berikutnya, mendahulukan mak daripada ayah. Nabi kata kan. Maknanya dua itu, mak tu lebih berbanding ayah. Dua-dua baik. Tapi kadang-kadang mak. Sebab pernah Nabi tanya. Seorang lelaki tanya Nabi, siapa yang paling berhak mendapat perlakuan baik dariku? Nabi kata, ibumu. Tanya lagi, siapa lagi? Mak kamu. Siapa lagi? Mak kamu. Lepas tu, siapa lagi? Ayah kamu. Ayah nombor 4 ada. Nombor 1 tanya mak. Nombor 2 tanya mak. Yang ketiga kata, baru ayahmu. Dua-dua itu keutamanya mak. Tapi dua-dua kena baik. Cuma dari segi utamanya ibunya lebih utama. Dalam hal ini kita berkompromi dalam konteks kita dengan isteri kita. Kita baca teks Al-Qamah. Tadi mak ayah kan? Mak ayah dengan isteri kita. Kerana berlaku konflik di situ. Kena isteri kita ke kena mak ayah kita? Orang lelaki mak ayah nombor 1 kan? Isteri suami nombor 1. Tapi suami kena faham. Kena isteri ada mak ayah dia. Mak ayah isteri macam mak ayah kita. Jangan boleh terhalang ke balik rumah dia. Sebab kita tak setuju. Kita kan bagi ke ruang ya. Jadi dalam kalau kita baca kisah Al-Qamah. Al-Qamah mungkin tuan-tuan dah tahu semua. Al-Qamah seorang sahabat Nabi. Seorang soleh.
rajin buat ibadat, ya. Ikut Nabi pergi perang, badan dia kesan-kesan tombak, kena tombak, anak panah, ya. Pada akhir hayatnya Alqamah mendapat musibah. Waktu sakaratul maut, mulut terkunci untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Tak boleh sebut, kan. Sahabat gelisah. Tengok Alqamah gelisah, sedih. Report kat Nabi. Beritahu Nabi. Nabi terkejut. Nabi tanya isteri Alqamah, tanya isteri dia, Alqamah ni ada orang tua lagi ke? Saya jawab, ada. Dia duduk di kampung. Nabi pun arahkan Sayyidina Ali. Pergi kampung, jumpa mak Alqamah. Saya nak jumpa mak dia. Rumah kecil je. Hampir nak roboh rumah mak Alqamah ini. Bagi salam. Jumpa mak ibu Alqamah. Saya tanya, kamu ni mak Alqamah ke? Mak dia tak mengaku. Bukan. Aku hanya perempuan yang mengandungkannya, melahirkannya, serta membesarkannya. Kalau dia lapar, aku bagi makan. Sekalipun aku tak makan 2 hari. Kalau sakit, aku dokong. Kalau buang air, aku cucikan. Sekarang, dia tak ada kaitan dengan aku. Dan aku sakit hati dengan dia. Kata Mak Alqamah. Saya terharu. Dia terharu dengan cerita. Kan? Jadi waktu itu Alqamah sedang nazak. Mungkin dia ada berdosa dengan mak ayah dia, mak dia. Dan mak dia tak maafkan. Tak maafkan. Jadi balik report. Tak boleh mengucap. Jadi saya balik dengan rasa kecewa lah. Tak boleh pujuk mak dia, kan. Report kat Nabi. Nabi tak putus asa. Nabi kata, ambil mak Alqamah, bawa ke sini. Tadi pergi tanya khabar je. Hanya mak Alqamah ke? Mak tak maafkan. Mak kecil hati. Kemudian Nabi kata, ambil mak Alqamah, bawa ke ni, ke Madinah. Bawa ke sini. Biasa lagi pergi ke rumah mak Alqamah, beritahu Nabi suruh bawa ke sini. Baru dia senang hati ikut Sayyidina Ali datang ke Madinah. Nabi tanya mak dia, kamu ni mak Alqamah ke? Dia jawab, bukan. Dia tak mengaku, kan, mak anak dia. Kamu berdusta ke? Alqamah ni anak ibu sendiri. Ada mak. Betul. Betul. Saya mengandungkan, saya besarkan, saya mengasuh. Setelah dia dewasa, dia kahwin dengan gadis cantik, dia lupakan saya. Alqamah lebih cinta isterinya daripada saya. Dia tak payah berat tentang saya. Saya sakit, saya lapar, dia tak ziarah pun saya. Kerana itu, saya relakan hubungan saya dengan anak saya terputus. Puncanya mak kecil hati, anak dia lebihkan isterinya berbanding maknya. Kecil hati. Isu apa, Ustaz tahu, kan, dia tak sebutkan. Tapi mak kecil hati kerana kita lebihkan isteri kita berbanding mak kita. Tak balik jenguk, tak balik ziarah, tak tanya khabar. Dengar keluhan mak itu, Nabi kata, Nabi tunduk. Sekarang Alqamah tengah nazak. Mak tak nak maafkan ke? Tidak, ya Rasulullah. Dia tak maafkan. Kalau begitu, Alqamah akan diseksa oleh Allah dalam neraka. Mak tak kesian ke? Tidak, tak kesian. Kalau dibakar dihukum, aku serah pada Allah, kan. Dia tak mengaku anak dia.
Tengok mak dia tegas lagi. Nabi tak putus asa. Nabi kata, sahabat, kumpul kayu api. Kumpul kayu api semua. Nyalakan api itu. Nyalakan kayu itu. Nabi kata, angkat Alqamah ni. Kita bakar. Barulah mak dia kata, berhenti. Jangan Rasulullah. Jangan buat. Barulah mak dia memaafkan kesalahan anaknya. Mana akhirnya Alqamah boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Artinya itu dalam kehidupan kita. Antara dua, isteri dengan mak, kita suami, mak lebih utama. Jadi isteri kena faham situasi itu. Jadi pengajaran di sini ialah syurga di bawah tapak kaki ibu. Jadi walaupun kita ada isteri, mak kita, ayah kita, khusus mak, jangan kita lupakan, utamakan mereka. Walaupun macam mana isteri kita pun, mak ayah tu nombor satu. Udah macam mana mak kita pun, balik tengok. Kalau isteri satu kita balik seorang tak apa. Isteri satu lagi, balik seorang sekali. Nak balik lah. Nak jaga hati kan. Balik tengok. Sembah mak kita. Tidur tu malam. Balik KL balik Shah Alam balik. Kita pujuk isteri kita. Jadi itu hak mak dengan sebab itulah Nabi sallallahu hadis. Ad-dunya mata', dunia perhiasan, wa khairu mata'id dunya. Baik perhiasan ini lah. Al-mar'atu salihah, isteri yang salihah, yang meredai suaminya, boleh balik jenguk, boleh tanya khabar, boleh ambil tahu, walaupun isteri tak suka kan. Itu isteri, itu sebab kepada isteri yang baik, yang salihah, yang sama-sama. Mak suami dia, mak kita juga. Mak isteri kita, mak kita juga. Dua-dua kita buat baik. Jadi isu ini, kes ini ada suatu pengajaran pada kita bahawa kita jangan derhaka pada orang tua kita. Ya, kemaafan. Jadi itu perlu sangat antara dua. Kadang-kadang kawan-kawan kita kan, kalau isteri kita tak bersetuju, kadang-kadang dia pergi umrah, dia bawa mak seorang dulu dengan dia. Lepas tu bawa isteri pula. Kalau bawa sekali, takut konflik anak kan. Antara isteri dengan mak, nak mana satu. Kalau tak ada masalah, bawa sekali kan. Jadi itu teknik, itu cara saja. Paling pentingnya, dua-duanya baik. Dengan mak kita baik, dengan isteri kita baik. Tapi jangan kita sampai ke peringkat, lebihkan isteri, sampai mak terabai. Walau buruk macam mana sekalipun mak, mesti kita hormati, mesti kita mak baik pada mak kita. Dialah jaga kita, dialah bimbing kita, dialah besar kita waktu kita masih kecil dulu. Itu dari segi penghormatan hak kita sebagai anak dalam konteks kehidupan. Jadi itu antara lain tanggungjawab kita sebagai anak pada ibu ayah kita sewaktu mereka masih hidup. Satu. Yang kedua, macam sahabat-sahabat yang dah meninggal mak ayah, apa tanggungjawab kita? Yang pertama, bila telah meninggal, nombor satu, mendoakannya. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Bila mati anak Adam, putus kecuali 3 perkara kan. Sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, waladin salin, jadi anak yang soleh yang doakan. Jadi tugas kita doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa minta ampun pada Allah, ampun dosa mak ayah kita kan, yang telah jaga kita sejak kita kecil dulu. Jadi jangan putus doa kita dalam solat kita, luar solat kita, dalam doa kita. Doalah biar mak ayah kita Allah beri kebaikan di alam barzakh. Walaupun macam mana kita sekalipun, doalah. Pada itu tugas sebagai anak. Anak yang soleh, yad'ulah, mendoakan ibu ayah dia yang telah kembali ke
rahmatullah. Jadi orang jangan lupa itu mesti kita sebut kan. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua. Rabbana ghfirli wali walidayya. Ya Rabb, ampunlah aku dan kedua ibu bapa aku. Artinya minta istighfar, minta doa kepada mereka biar Allah ampunkan dosa mak ayah kita. Kan? Itu tugas kita. Yang ketiga, tunaikan janji dia. Yang belum selesai masa hidup, tunaikan janji dia. Kan? Pernah berlaku. Mak dia tua dah. Dia selalu infak kat surau, satu surau kan. Di tempat kita lah, dekat tempat kita. Selalu orang tengok, kereta ni berhenti je. Ada mak dia. Anak keluar surau, keluar kereta, masuk tabung surau tu. Ada waktu dia. Biasa kadang pukul 9. Dia atas, masuk tabung. Lepas tu mak dia meninggal. Mak dia meninggal. Abang itu masih dia teruskan. Maknanya apa yang mak dia selalu buat, tak boleh teruskan, teruskan. Akan suka jamu orang ke sekali-sekala, teruskan. Maknanya apa tadi dia bentuk janji dia yang dia boleh tunaikan. Itu tanda hormat kepada ibu dan ayah kita. Yang tadi tu tahu dah, dia ikat duit dengan ngertas duit tu. Orang Intan tengok, siapa bagi duit? Kan? Intan tengok, oh orang ni. Tahu dah ini memang dia ikat masuk. Mak dia tu dia ikat masuk. Dia tabung tu. Itu maknanya benda baik yang mak kita buat, kalau boleh teruskan. Kan? Dalam bentuk itu, tunaikan janji dia. Apa dia tak selesai, tunaikan. Masih dia. Jadi kalau nak tahu begini, kena sama mak ayah selalulah. Lepas tu balik kampung, sembang dengan dia. Ada dia sebut. Kalau kita selalu balik, kita pun dengar cerita. Makan sekali. Oh, gini amalan mak aku. Aku tak tahu selama ni. Tapi kalau jangan sembang, balik touch and go je. Balik mana tak sembang, mak tak dapat cerita pun. Nak cerita makan masa kan. Satu malam duduk dengan dia, cerita. Kalau touch and go, balik itu tak ada apalah. Jadi bila bersama kita tahu. Oh, jadi lepas dia mati, kita tahu apa dia pernah buat masa hidup. Apa amalan dia, kan? Teruskan, kan? Itu paling penting, kan? Yang ketiga, muliakan atau teman orang tua kita. Tahu siapa kawan dia masa dia hidup. Lepas dia mati, kawan-kawan dia pun wah baik, macam mak ayah kita masih kita hormat. Tahu kawan dia, tahu ni siapa kawan dia, kan? Jadi itu paling penting. Maknanya masih kita hormat ibu ayah kita dengan cara buat baik dengan kedua kawan orang tua kita. Muliakan teman, muliakan kawan orang tua kita. Yang terakhir sekali, menyambung tali silaturahim dengan kaum kerabat ibu dan ayah. Tadi kawan dia. Wah baik. Last sekali tugas kita ialah sambung silaturahim dengan adik-beradik dia, mak saudara, pak saudara, sepupu sepapak kita, kan? Belah mak, belah ayah masih berhubung. Kadang-kadang bila mak ayah meninggal, terjarang balik dah. Jarang jenguk, jarang tanya khabar. Ada saudara di kampung, buat baik lagi. Itu adik-beradik mak kita, adik-beradik ayah kita, anak saudara ayah kita, sepupu kita, sambung kita. Nabi sebutlah hadis, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dah. Barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburannya, sambunglah silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Maknanya berhubung lagi, tanya khabar lagi. Sebab itulah penting. Walaupun kita duduk di bandar, hubungan kampung kita jangan putus. Itulah kawan mak kita, itulah kawan ayah kita, itulah keluarga kita yang perlu kita sambung. Bawa anak kita, bawa balik sekali. Ni pak saudara dia,
ni sepupu dia, ni dua pupu dia, atau kadang-kadang dia buat perhimpunan, kenal semua. Itu tandanya macam baik dengan ibu ayah kita yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi itu peranan saya dan peranan kita, agar masih hidup kita hormat, dah mati pun kita sambung lagi khidmat bakti dia, agar dapat pahala berterusan pada ibu ayah kita sebagai anak waladun salihun, iaitu anak yang soleh yang doa pada ibu ayah kita dalam bentuk amal baik kita yang kita teruskan lepas mereka kembali ke rahmatullah. Jadi kesimpulannya, tajuk birrul walidaini sama-sama kita amalkan dalam kehidupan saya, sama ada mak telah meninggal atau mak ayah masih, dia masih hidup. Itu yang kita ambil kisah yang paling utama kan. Itulah pintu syurga kita. Jangan tinggal dia kesorangan kan. Balik jenguk, balik tanya khabar, balik tahu kan, sembah dengan dia. Itulah peluang kita untuk mendapat pintu syurga, kerana hormat ibu ayah kita. Dia dah meninggal, dan bentuk doa kita, istighfar kita, buat baik kita pada ibu ayah kita. Jadi masih ada ruang dan peluang. Tapi masih hidup, guna peluang masih ada itu kan. Yang mesti boleh kita gunakan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah tajuk yang boleh kita fahami, tajuk birrul walid, hormat dua ibu bapa. Saya cukuplah setakat itu. Yang baik daripada Allah, yang berada kelemahan saya sendiri, ada terkasar bahasa, minta maaf banyak-banyak kan, salah cakap, tak kena ke, minta maaf banyak. Kita sama azam untuk mengamalkan apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.